Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung pembelajaran kita. Sebelum ni kita dah masuk mengenai larutan. Kan? Larutan ada tiga. Sebelum tu kita belajar dalam istilah larutan tu mesti ada zat terlarut, mesti ada pelarut, mesti ada larutan. Okey, bila campur zat larut dengan pelarut dapatlah larutan tu. So larutan ada tiga, larutan cair, pekat dan juga tepu. Kemudian kita masuk sikit kadar keterlarutan sama ada boleh cepat atau boleh lambat bergantung kepada suhu, saiz zat pelarut, kan? Kemudian isi padu pelarut, kemudian kacauan, dan terakhir kita masuk sikit kemarin ni kalau kita bincang soalan tu mengenai ampaian dan juga koloid. Okay, hari ni kita masuk ke kepentingan air sebagai pelarut, di mana air ni memang sangat penting lah. Okay, dia dikenali sebagai pelarut universal. Kenapa pelarut universal? Kerana dia boleh melarutkan banyak zat terlarut. Banyak benda boleh larut dalam air. Sebab tu dinamakan air ini sebagai pelarut universal. Okay. Yang kedua, air juga digunakan sebagai pelarut dalam baja, dalam bidang pertanian. So kita nak larutkan baja, kita campur dengan baja tu dengan air. Kemudian dalam bidang perubatan, air juga dapat melarutkan ubat. Sebab tu bila kita makan Panadol, kalau kita makan ubat atau apa-apa ke, mesti kita makan kemudian kita minum air supaya ubat itu boleh larut dalam air. Sebagai contoh, Panadol soluble kan, bila kita masukkan dalam air, dia larut dalam air, so kita minum air yang ada Panadol tu. Okay. Kemudian yang keempat, yang ketiga ialah pelarut deterjen. Air sebagai pelarut deterjen, di mana air dapat melarutkan sabun. Sebab tu bila kita sabun ataupun kita campur, contoh kita nak basuh pinggan, so sabun basuh pinggan tu, sunlight ke apakah, kita akan campur dengan air. So air ialah pelarut universal. Okey. Okey, selain daripada air, ada juga dinamakan pelarut organik. Dia dapat melarutkan, ada benda yang air tak dapat larut. Air tak dapat melarutkan bahan. Jadi kita gunakan pelarut organik. Contohnya varnish kuku. Varnish kuku ni yang pengilat kuku tu. Nah, kalau yang pengilat kuku tu, kalau kita ambil air, kita tonyong, dia tak larut, dia tak boleh keluar. So kita gunakan amil asetat untuk nak buat varnish kuku tu. Kemudian cat tu, cat minyak tu, kita tak boleh guna air, dia tak mau keluar. Maka kita gunakan turpentine, sebab turpentine ni dapat cairkan cat. Petrol untuk menanggalkan minyak. Iodine, kita gunakan alkohol. Kloroform untuk melekatkan plastik. Aceton untuk menanggalkan varnish kuku. Yang ni cikgu abang tadi, bila kita buah dah varnish kuku tu, yang perempuan lah kan, pengilat kuku tu, siapa yang buah tu, jadi nak keluar tu, dia tak boleh pakai air, dia tak mau keluar. Maka kita gunakan bahan yang dipanggil aceton. So aceton ni, aceton, amil asetat, turpentine, petrol, alkohol dan kloroform ni, semua ni dikenali sebagai pelarut organik. Sebab apa? Sebab air tidak boleh melarutkan semua benda. Dia boleh melarutkan banyak benda. Sebab tu dinamakan pelarut universal. Tapi tak semualah. So ada bahan-bahan yang kita terpaksa gunakan pelarut organik ni untuk nak buang bahan tersebut lah. Okay. Yang ni amil asetat untuk menyediakan varnish. Okay. So itu saja untuk pembelajaran untuk hari ini, iaitu air sebagai pelarut organik, dan kita juga ada pelarut air sebagai pelarut universal, minta maaf, dan juga adanya pelarut organik selain daripada air tadi. Okey. So kita berjumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.